Sudah? Ya. Okey. So, lihat kepada latihan yang diberi hari Jumaat minggu lepas ya. Ini latihannya. Okey. Soalan 1, selesaikan persamaan linear serentak yang berikut. Okey. So, soalan ini kita boleh tekan kalkulator untuk tulis jawapan dulu supaya nanti kita boleh tahu apakah kesalahan. Okey. So, di situ, okey. Kamu buat soalan yang selesaikan persamaan linear serentak, ada tekan kalkulator kah, Claudine? Kalau boleh kamu tekan kalkulator dulu supaya nanti kita boleh kasih ubah. Ini soalan ni biasanya 4 markah. Okey, so lihat yang ini soalan A. Kita tekan kalkulator. 6A tolak 2B sama dengan 26 kan? Okey, so kita tekan kalkulator, pergi mod, cari EQN, tekan 1. Okey, ini adalah persamaan linear di mana dia melipatkan dua pemboleh ubah. Pemboleh ubah yang teacher masukkan ada dua huruf di sana tu. Kamu nampak ada huruf A dan huruf B kan? Okey. Okey. So yang di situ kita gunakan unknown. Unknown ialah pemboleh ubah. Ada berapa pemboleh ubah? Ada dua kan? Kita tekan 2. Okey, lepas itu kita tekan A1 lah. A1 ialah 6. B1 ialah negatif 2. C1 ialah 26. Mana ni? Sorry. Okey, 26. Okey, lepas itu dia akan pergi ke A2 tu. A2 ialah 5. Okey, B2 ialah 2. Okey, C2 ialah 18. Jadi, ini. Okey, disebabkan kalkulator ini hanya ada X dengan Y kan? Jadi maksudnya saya punya soalan hanya melipatkan huruf A dan huruf B. Jadi di situ saya punya A ialah 4 ya, X itu ialah A. A saya ialah 4. Okey, B saya ialah negatif 1. B saya ialah Y. Okey, jadi B saya ialah negatif 1. Jadi kita tulis itu dua jawapan ke dalam soalannya di atas. Kita tulis kecil saja. Supaya nanti kita buat langkah kerja nanti, kita boleh tahu apa kesalahannya. Okey ya. Jadi yang di situ kita tulis di atas ni. Okey. A saya ialah 4. Ini dari kalkulator ya. B ialah negatif 1. Okey, jadi kita pun buatlah persamaan linear serentak ini. Okey, kita boleh gunakan kaedah penghapusan. Okey, yang pertama kita tulis itu nombor dulu. Okey, nombor 1, nombor 2. Okey, so yang di situ kamu mau hapus mana? Pastikan yang kamu hapus itu mempunyai nombor yang sama. Okey, so dalam soalan ini saya boleh hapuskan B. Saya boleh hapuskan B terus sebab nombornya 2 sudah kan sama. Okey, sebelum itu apakah operasi yang hentak letak di sini dulu? Okey, operasi di situ ialah kita tengok ini. 2B punya di depan ini. Ini tolak, ini tambah, dua operasi berbeza. Tengok ni, ini tolak, ini tambah. Jadi operasi di sini ialah apa? Tambah. Okey, ada kan hari itu teacher ada ajar kalau lain simbol adalah tambah. Kalau sama simbol, kita tolak. Sama simbol maksudnya tolak dengan tolak. Lain simbol maksudnya tolak dengan tambah atau tambah dengan tolak. So yang di sini ini menunjukkan operasi simbol yang berbeza. Ini tolak, ini tambah. Jadi di sini kita letak tambah. Okey. Baik, Claudine apa kamu buat ni? Tengok ni. Aduh. Okey. Kenapa sini tiba-tiba ada apa ni? 26 .
Ini 28. Di mana boleh dapat nih? Oke, jadi kita pun selesailah. Kita terus hapus itu 2Pi. Oke, jadi 6A tambah 5A. Jadi 6 tambah 5, 11A. Oke, sama dengan 26 tambah 18. So, adalah 44 kan? Jadi A sama dengan 44 bahagi 11. Jadi A-nya ialah 4. Nah, tengok sama sudah di sini. Dalam kalkulator yang kita tekan tadi. Okey, supaya kita boleh elak. Okey, saya punya jawapan ialah 4. Okey, sama. Okey, hati pun lega sudah kan? Okey, lepas itu sudah cari A, kita masukkan A sama dengan 4 ke, kamu mau ke mana? Ke 1 ke 2? Okey, sendiri pilihlah tapi jawapan tetap samalah. Okey, saya pilih 1. Saya punya persamaan 1 ialah 6A tolak 2B sama dengan 26 kan? Jadi A itu saya letakkan dengan 4. Nah, begini. Jadi 24 tolak 2B sama dengan 26. Disebabkan ini 2B sebelah sini ialah tolak, kita kasih pindahkan dia supaya dia jadi positif. Yang 26 kita pun pindah. Jadi 24 tolak 26 sama dengan 2B. Ini kita boleh tekan kalkulator. Jadi B-nya sama dengan bahagi. Jadi B-nya adalah negatif 1. Jadi sama sudah. Jadi kita pun yakinlah dengan jawapan yang kita dapat tu. Boleh ya, Kardin? Boleh. Salah sudah tu. Okey. Lihat kepada soalan B. Okey, soalan B pun sama juga. Kita tekan kalkulator. Okey, mesti tekan kalkulator dulu. Supaya kita tahu apakah kita punya kesalahan. Okey, jadi kita pun tekanlah. Okey, disebabkan ini adalah persamaan serentak kan? Jadi kita pun pergi, okey ini kita boleh cuci ya. Kita tekan mod, kita tekan 1. Cuci sudah. Okey, lepas itu kita tekan sekali lagi kan? Kita pergi EQN nombor 1, anon 2. Okey, A1 ialah 3. B1 ialah negatif 8. C1 ialah 27. Okay, dia pergi kepada A2 kan? Jadi tekanlah nombor 5. B2 negatif 9. C2 ialah 32. Okey. Jadi kita dapat 2 jawapan. X saya ialah 1. Kebetulan saya punya soalan melibatkan X dengan Y kan. Okey, kita ambil lah X sama dengan 1. Y sama dengan negatif 3. Jadi kita pun tulislah di dalam itu dia punya soalan atas tu. Kita tulis di tepi-tepinya. Okey, supaya kita tahu, okey, pastikan jawapan yang kita dapat itu pastikan adalah sama dalam kalkulator. So, yang di sini, tulis di sinilah. X sama dengan berapa ya? Okey, 1. Y ialah negatif 3. Jadi kita ambil 2 persamaan ini. Okey, kita tulislah 3S tolak 8Y sama dengan 27. Kasih nama. Okey, lepas itu 5S tolak 9Y sama dengan 32. Kasih namakan dia. Okey, jadi yang di situ, mana satu pemboleh ubah yang kamu mau hapus? Mau S kah ataupun mau Y? Pastikan nombor adalah samalah. Disebabkan nombor semua itu berlainan. Jadi kamu sendiri menetapkan pemboleh ubah mana yang mau hapus. Jadi di situ saya mau hapuskan X. Ini 3. Ini 5. Jadi yang 5 ini saya darab di persamaan yang pertama. Ini punya 3 saya darab di persamaan yang kedua. Okey. Lepas itu setiap satu darab dengan 5. Bukan hanya darab 1, semua di sini. Darab dengan 5, ini pula pun sama, semua ini darab dengan 3. Okay, so adalah 15S
tolak 40Y sama dengan berapa nih? 27 darab 5. Oke, 135. Oke, ini pula bawah tu pun sama. Oke, 3 darab 5, 15. 9 darab 3, 27. 32 darab 3, 96. Oke, kita selesaikan. Tengok ini. Nombor sama sudah kan? Tengok ni. Nah, nombor sama sudah. Jadi kita pun menghapus. Apakah operasi yang kena letak di sini? Tambah ke tolak? Claudine? Tolak. Tolak. Sebab di sini positif kan, ini tambah, sama simbol, jadi sini tolak. Biasanya tambah ini tidak akan ditulis, tapi kamu kena sendiri tahu. Oke, jadi tekan kalkulator negatif 40 tolak negatif 27. Ini kita boleh tekan kalkulator, so adalah negatif 13Y. Oke, 135 tolak dengan 96, jadi adalah 39. Ini pindah jadi bahagi. So adalah negatif 3. Ini pastikan sama sudah kan? Oke. Pas itu kita masukkan Y sama dengan negatif 3 ke mana? Mau ke 1 ke mau ke 2? Oke, teacher pergi ke 2 lah. Tapi jawapan tetap sama. Jadi 5S tolak 9Y sama dengan 32. Oke, X itu kita masukkan, Y itu kita letakkan dengan negatif 3. Oke, 5X, negatif, negatif, positif. 9 darab 3, 27. Oke, ini 27 pindah, ini 32. Oke, jadi 32 tolak 27. Oke, di sini tinggal 5X. Oke. So, adalah sini 5. Oke, 5 ini pindah jadi bahagi. So, sama dengan 1. Jadi, samalah dengan dalam kalkulator yang kita dapat tadi. Oke ya, ini 2 soalannya. Boleh? Boleh, Cikgu. Oke, so kita pergi ke soalan 2. Oke, ini dia. Oke, ini adalah persamaan kuadratik ya. Oke, so ini dia minta kamu selesaikan persamaan kuadratik. Oke, jadi yang pertama lihat yang ke A. Ini dia minta kamu tengok nih, P darab kurungan P tambah 1. Oke, ini kamu darab lah. Oke, betul. Oke, satu lagi. Tengok nih. Claudine, kau tengok ini. Ini apa? Ini S kan? Oh, Tapi itu. saya punya soalan ialah P. Jadi maksudnya dari awal sampai akhir mesti ada P. Jangan ada X. Sebab teacher tahu S itu dari kalkulator, jadi kamu pun terikut. Oke, jadi apa yang kamu perlu buat, sepatutnya ini letak di bawah selepas persamaan kuadratik di sini. Di sini dia. Oke, jangan lupa sama dengan kosong. Mesti letak sama dengan kosong. Oke, barulah kamu letak P tolak 3 sama dengan kosong. Satu lagi P tambah 4 sama dengan kosong. Barulah P sama dengan 3. P sama dengan negatif 4. Inilah baru jawapan. Oke, maka makannya adalah di sini. Ini 1. Ini 2.
Ini 3. Oke, 3 markah. So, kamu kena tahu di mana skema dia punya jawaban. Skema markah, kadang-kala ini akan ada diberi markah juga nih. Oke. Ataupun 4 markah. Boleh ya? Oke, lihat kepada soalan B. Ini kasih kembang. Oke, pastikan kembang dengan betul. Oke, betul sudah. 9 dia pindah. Oke, ini persamaan kuadratik. Ini sepatutnya letak di sini nih, di bawahnya. Oke, S tolak 8, S tolak 2 sama dengan kosong. Mesti ada kosong tuh. Boleh crowding sini. Tapi tempatnya tempat ini bukan di bawah sekali ya. Di sini selepas persamaan kuadratik di bawahnya tuh. Barulah jawaban S dengan jawaban yang satu lagi X-nya. Oke. Lihat kepada C. Ini C. Berarti kenapa kamu darab dengan 3 nih? Dari mana kamu dapat 3? Oh, yang di bawah tuh, Cikgu. Ini dalam bentuk pecahan kan? Kamu tengok ini. Ini dalam bentuk pecahan kan? Yang ini 3. Sepatutnya pindah ke kanan. Dia darab dengan K kuasa 2 sahaja ya. Jadi 5K tambah 2 sama dengan 3K kuasa 2. 3 pindah ke kanan. Oke, jadi darab. Jadi 3K kuasa 2. Jadi dia tidak ada kaitan dengan ini. Sebab ini dalam bentuk pecahan. Oke, contoh. Oke, contoh. 1/3 sama dengan 2B tambah 1. Oke, jadi yang 3 ini pindah ke kanan, dia sudah jadi darab. Jadi yang atas itu 1 masih ada. Jadi 3 darab 2B tambah 1. Ini buat seperti biasalah. Ini darab masuk tuh. Oke, jadi jangan salah hasil ya. Oke, jadi kita pun bentukkan persamaan kuadratik. Ini pindah ke kanan. Sebab 3K kuasa 2 dalam bentuk positif kan. Oke, jadi 3K kuasa 2 tolak 5K tolak 2. Oke, tekan kalkulator. Ini cica rasa boleh dapat sudah kan, tekan kalkulator. Oke, ingat. Ini ialah K ya. Tengok sini, Claudine. Kamu ada S di sini tiba-tiba. Oke, jadi Oke, so tekan kalkulator EQN. Ini EQN kita mau ialah degree. Degree ya. Jadi kalau tekan A saya ialah 3, B ialah negatif 5, C ialah negatif 2. Jadi jawaban kalkulator itu ada 2, satu S, satu ialah 2. Oke, satu lagi S2 ialah negatif 1/3. Oke ya, boleh ya? Oke, so yang di situ, sekejap. Dalam kalkulator dia punya nilai S ada 2. Satu ialah pecahan, satu ialah, sekejap, saya tekan dulu. Cuci dulu. EQN, saya mau degree. Lepas itu saya tekan A saya ialah 3, B negatif 5,
C negatif 2. Oke, C ialah negatif 2. Oke, inilah X1. 2 kan? Oke, ini. Ini nombor perpuluhan kita boleh kasih tukar ke dalam bentuk pecahan. Shift ABC. Nah, ini dia. Oke, pastikan kamu tahu macam mana tekan dari nombor perpuluhan pergi ke pecahan. Oke, jadi kita pun tulis dalam bentuk persamaan. Pastikan kamu semua tahu ya macam mana tulis dalam bentuk persamaan. Kalau X itu 2, teacher rasa ini dia ada masalah. Ini kalau pindah dia sudah jadi tolak 2 kan? Jadi K tolak 2. K ya, jangan tulis X, K. Oke, yang ini pula negatif 1/3. Ini kita kena pindah, kita kena reverse balik. Patah balik. Ini bawa 3, pindah jadi 3K kan? Sama dengan negatif 1. Negatif 1 pindah akan jadi 3K tambah 1. Ini tulis di dalam pemfaktorannya. Oke, jadi kita pun pisah kepada 2 lah, kasih sama dengan 0. Ini kita boleh dapat dia punya nilai K. Jadi K sama dengan negatif 1/3. Oke ya? Betul, Mong? Chong? Ya. Zarizan ada buatkah? Oke ya, ini Cica harap soalan-soalan begini jangan kamu lupa ya. Nanti Cica akan pakai latihan supaya kamu muntah dengan soalan yang begitu. Boleh ya, Claudine? Boleh. Oke. Keluarkan kamu punya buku modul sama dengan buku kerja. Oke, buku modul sama dengan buku kerja. Mana saya punya modul ini? Oke, tengok buku modul dulu. Oke, lihat kamu punya modul dulu. Kalau tidak silap, ini macam muka surat 2 kah? Depan tuh. Selepas rumus. Muka surat 1. Oke. Ungkapan kuadratik. Jadi kita kena tahu ya, apa itu ungkapan kuadratik. Oke, ini sudah belajar masa menengah rendah. Oke. Ungkapan dengan persamaan ada makna yang berbeza. Oke, dan kita tengok yang ungkapan kuadratik dulu. Oke. Namanya ialah kuadratik, tapi depannya ada ungkapan kuadratik, ada fungsi kuadratik dengan persamaan kuadratik. Tiga-tiga mempunyai masuk yang berlainan. So, kita perlu tahu. Oke, kita tengok kepada ungkapan kuadratik. Pertama, kuasa tertingginya ialah 2. Oke, contoh. AX kuasa 2 tambah BX tambah dengan C. Ini merupakan ungkapan kuadratik. Oke, ungkapan kuadratik kamu boleh tulis nota ya di tepi-tepi di sana jika ada yang tidak tulis. Oke, ini ialah bentuk am. Bentuk am ungkapan kuadratik AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Sebab itu di sini dia cakap kuasa tertinggi bagi X ialah 2. Ini dia. Oke, itu yang pertama. Oke, yang kedua melipatkan satu pemboleh ubah. Pemboleh ubah maksudnya di situ ialah X, huruf. Kamu tengok bentuk ini, ungkapan kuadratik. Berapa huruf kamu nampak di situ? Hanya satu huruf saja kamu nampakkan, yaitu X. Jadi pemboleh ubah ni maksudnya satu pemboleh ubah yaitu X. Satu huruf kamu nampak.
Okey, bentuk AMP-nya ialah AX kuasa 2 tambah BS tambah C. Itu adalah masuk ungkapan kuadratik. Okey, kita tengok kepada fungsi kuadratik pula. Namanya ada kuadratik, tapi depan tu ada fungsi atau ungkapan, ada persamaan. Okey, kita tengok kepada fungsi kuadratik. Ini. Okey, bentuknya ialah fx. Ini dia. Inilah bentuk fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bs tambah c. Ini bentuk ungkapan kan? Ini bentuk untuk fungsi. Tengok. Fungsi, kalau fungsi sama ada fx ataupun hx ataupun kx, bentuknya mesti sama dengan ax kuasa 2 tambah bs tambah dengan c. Okey, itu adalah fungsi kuadratik. Okey, fungsi kuadratik dia punya bentuk grafnya adalah bentuk graf kuadratik. Okey, seperti mana yang hari itu teacher kasih tahu, bentuk graf ada dua. Satu ialah bentuk senyum. Ini senyum ni. Ini ialah sedih. Macam mana kita mau tahu bentuk itu senyum adalah sedih? Kita tengok kepada A-nya. Ini A. Okey, kita tengok kepada A-nya. Jika A lebih besar kosong, maka bentuknya adalah senyum. Lebih besar kosong maksudnya A adalah positif. Okey, itu sebab itu dia cakap A lebih besar kosong. Jika A jika A adalah lebih kecil kosong, okey, maksudnya A adalah negatif. Okey, jadi bentuk grafnya adalah sedih. Faham kan di situ? Boleh ini? Boleh. Okey, teacher bagi contoh. Saya bagi contoh. Okey, contoh. Tentukan bentuk graf ya. Tentukan bentuk graf berdasarkan fungsi yang diberi. Okey, berdasarkan fungsi yang diberi. Okey, contoh A. Kx sama dengan 2x kuasa 2 tolak 9s tambah 5. Okey? Jadi kamu tengok ini fungsi. Bentuk grafnya macam mana? Sedih ke senyum? Senyum. Okey, kenapa senyum? Betul sudah senyum. Kenapa senyum? Kenapa? Dia positif. A-nya berapa? Positif 2. Okey, ini dia punya A. Jadi A-nya adalah 2, iaitu lebih besar kosong kan? Memang betul apa yang Claudine cakap lah. Okey, A-nya bernilai positif 2. Sebab itu bentuk grafnya adalah senyum. Okey, jika saya bagi lagi contoh. Okey, fx sama dengan, apa lagi ya? 4 tolak 3x tambah 3x tolak dengan x kuasa 2. Kalau begini macam mana? Bentuk grafnya macam mana? Sedih. Okey, kenapa sedih? Sebab dia negatif 1. Okey, A-nya negatif 1. Tengok ni. Teacher sudah terbalik dia punya fungsi kan? Tengok, saya punya x kuasa 2 di belakang, saya boleh kasih susun. Okey, di mana ini saya letak di depan. Yang lain itu saling balik tu. Ini 4 maksudnya tambah 4. Jadi di sini saya boleh tahu sudah A. A saya ialah negatif 1 di sini ni. Negatif 1. Okey, biasanya 1 dia tidak tulis. Dia tulis negatif x kuasa 2. Jadi A-nya adalah negatif 1. That's why dia punya bentuk grafnya adalah sedih. Sebab A-nya kurang kosong kan? Sebab negatif nombor dia punya A-nya. Okey ya? Okey, lihat kepada yang ini pula.
Okay, bentuk grafnya memang senyum and then dia mempunyai titik minimum. Titik minimumnya di sini. Ini titik minimum iaitu S2, Y2. Ini ialah titik minimum. Okay, titik minimum. Okay, di sini. Ini adalah titik minimum. Kalau bentuk graf yang sedih, ini pula titik maksimum. Iaitu S1, Y1. Ini titik maksimum. Okay, ini senang tuh kalau lihat dia punya graf. Okay, selain itu dia mempunyai pasi simetri. Tapi di sini dia cakap pasi simetrinya iaitu X sama dengan S2. Di mana pasi simetrinya? Di sini. Di sini yang teacher lukis warna hijau ini. Ini. Okay, ini ialah pasi simetri. Okay, pasi simetri dia punya persamaannya ialah X sama dengan ini X apa? S2 kan? Jadi X sama dengan S2. Okay, kalau untuk bentuk graf yang negatif, yang bentuk graf yang sedih itu pun sama juga. Inilah dia punya pasi simetri. Oke, di mana pasi simetrinya ialah X sama dengan X1. Oke ya? Boleh? Boleh. Boleh kan tidak? Oke, so tengok kamu punya buku kerja. Oke, tengok buku kerja. Sebenarnya buku kerja latihan itu sudah buat tuh. Ini. Muka surat berapa nih? 3. Buku kerja kamu. Lihat buku kerja. Oke ya? Teacher sudah bagi jawaban kan ya? Tidak ingat tuh. Oke, so mari kita lihat soalan 3. Inilah dia punya fungsi kuadratik. A sampai I adalah fungsi kuadratik ya. Sebab itu di sini dia cakap lengkapkan jadual di bawah. Apakah nilai A, B dengan C serta bentuk graf sama ada dia adalah titik maksimum ataupun titik minimum berdasarkan dia punya bentuk graf. Okey, tengok A. Okey, Fx sama dengan 2x kuasa 2 tambah 3x tambah 7. Jadi A-nya senanglah kan. Kita tulis nombor. Ini 2, ini 3, C-nya ialah 7. Jika A-nya ialah positif, jadi bentuk grafnya adalah senyum. Kalau bentuk grafnya senyum, jadi titiknya ialah minimum. Okey ya? Boleh? Okey, lihat kepada yang kedua. Fx sama dengan negatif 7x kuasa 2 tolak 4x tambah 5. Okey, jadi carikan dia punya A. Ini A-nya negatif 7, B-nya negatif 4, C-nya positif 5. Okey, disebabkan A-nya adalah negatif 7 yang bernilai negatif, jadi bentuk grafnya adalah sedih. Kalau bentuk grafnya sedih, dia mempunyai titik maksimum. Ingat tuh. Okey, tengok yang ke C. Okey, Fx sama dengan negatif x kuasa 2 tolak x. Jangan kamu rasa heran. Dia punya C-nya memang kosong. Tengok belakang itu. Ada nombor kah? Tiada nombor. Jadi C-nya adalah kosong. Okey, jadi di situ A-nya negatif 1. B-nya negatif 1. Jadi disebabkan A-nya adalah negatif 1. Jadi bentuk grafnya adalah sedih. Jadi merupakan titik maksimum. Okey. Lihat yang ketiga, yang keempat di 10x kuasa 2 tolak 7. Okey. Ini pula tengok. Ya x kuasa 2 terus lompat kepada nombor. Tanpa melalui x kan. Tak ada perkali x tu. Jadi maksudnya dia punya B adalah kosong. Tengok ni, tak ada x tu. Dia x kosong terus kepada negatif 7. Jadi ini ialah C. Ini ialah A. A saya ialah 10. Disebabkan A ialah 10, positif kan? Jadi bentuk grafnya senyum, jadi merupakan titik minimum.
Oke, yang ke I, ini senanglah. A negatif 7, B positif 2, C-nya negatif 4. Jadi bentuk grafnya adalah sedih sebab A-nya negatif 9. Jadi mempunyai titik maksimum. Oke, jelas. Jelas. Oke ya. So, lihat kepada yang di bawah. Lukiskan pasi simetri dan nyatakan persamaan pasi simetri. Oke, ini punya graf, dia lukis dalam graf, jadi kita senang untuk mencari dia punya pasi simetrinya. Oke, pasi simetri ialah kamu boleh cari di antara itu graf dengan graf. Oke, kamu boleh nampak di situ saya punya pasi simetrinya ialah di sini. Apa persamaan pasi simetri? Dia melalui mana? Dia melalui 1 kan? Jadi X sama dengan 1. Mesti ada S sama dengan. Oke. Yang ke B, sama juga kau cari mana dia punya pasi simetri di sini. Dia melalui mana? 4 kan? Jadi X sama dengan 4. Oke. Yang ke C pun sama juga. Ini pasi simetri. Ini kamu kena kira lah. Tadi A dan B ada nombor kan dia punya pasi X. Sekarang yang C ini tidak ada nombor. Ini dia punya pasi simetri ya. Oke, ini negatif 1/2. Ini 5/2. Macam mana kita mau cari pasi simetri? Jika dia punya graf itu tidak tahu. Ini, tengok ini. Kita tidak tahu apa nomornya kan? Oke, senang saja kita gunakan titik tengah cari. Pasi simetri adalah di mana jarak di antara sini adalah sama, yaitu titik tengahnya. Oke, jadi negatif 1/2 tambah dengan 5/2 bahagi dengan 2. Oke, titik tengah tahu kan titik tengah? Dia punya koordinat X1 tambah S2 bahagi dengan 2. Jadi yang di situ kita tekan kalkulator negatif 1/2 tambah 5/2 bahagi dengan 2. Oke, tahu kan macam mana tekan kalkulator? Oh. Oke, teacher tunjukkan dulu. Ada yang tidak tahu tuh. Oke, teacher kasih cuci ya. Sebab teacher punya kalkulator dalam persamaan kuadratik. Mod, tekan 1. Oke, cuci sudah. Jadi tekan negatif 1/2 tambah dengan 5/2. Enter. 2 kan? Jangan lupa bahagi dengan 2. 1. Ini satu jawabannya. Jadi kita pun tulislah dalam itu langkah kerja sana. Oke, jadi S-nya sama dengan 1. Oke, jadi X sama dengan 1. Oke, ini pun sama juga. Kita cari dia punya pasi simetri. Di sini dia. Tengok nih. Dia pakai koordinat kan? Negatif 5. Oke, negatif 15 dengan 10. Ini X nih. Ini negatif 15 nih. Ini pula negatif 5. Ini negatif 5. Oke, jadi kita tambahlah. Negatif 15 tambah negatif 5 bahagi dengan 2. Jadi adalah negatif 20 bahagi 2. Jadi S-nya sama dengan negatif 10. Oke, jadi begitulah mencari dia punya pasi simetri. Paham? Paham. Ya. Oke. Ada soalan? Tidak. Tiada. Oke, so lihat kamu punya modul muka surat 5. Mana saya punya 5 nih? Tak ada. Oke, modul muka surat 5. Oke, ini. Ini ya. Ini nanti kamu buat. Ini homework kamu. Ini. Oke, nyatakan nilai A dan fungsi kuadratik
dan tandakan betul bagi bentuk graf, bentuk lengkung bagi fungsi tersebut sama ada senyum ada sedih. Jadi kamu tik-tik ya. Tengok dia punya A-nya. Boleh ini? Ini kerja rumah kamu ya. Okey. Oke. So, lihat kepada B di bawah. Oke. Tentukan pindasan Y dan persamaan pasti simetri bagi fungsi kuadratik berikut menggunakan rumus pasti simetri. Ini tidak diberi gambar raja. Dia hanya bagi fungsi kuadratik sahaja. Jadi di situ kita mesti tahu ya. Oke, sekejap. Oke, bentukan fungsi kuadratik. Oke, fungsi kuadratik kita pun sudah tahu AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Oke, untuk di situ kita pun sudah tahu C ini merupakan pindasan Y. Oke, ya. Oke, pindasan Y. Oke, kita bagi contoh. Fx sama dengan X kuasa 2 tolak 2S tolak 3. Apa pindasan Y-nya? Kita terus ambil itu. Oke, pindasan Y-nya ialah negatif 3. Begitu. Oke, itulah cara untuk mencari pindasan Y. Apakah dia punya persamaan pasti simetri? Oke, persamaan pasti simetri ada rumusnya. Ini hafal sendiri ya. Di sini. X sama dengan negatif B per 2E. X sama dengan negatif B per 2E. Oke, jadi dalam contoh fungsi kuadratik yang saya bagi tadi, ini senaraikan apakah ABCD-nya. A ialah 1, B ialah negatif 2, C ialah negatif 3. Jadi kita pun nanti masuklah X sama dengan, asalnya memang ada negatif ya, negatif. Apa B-nya? Negatif 2. Bahagi dengan, ini asalnya ada 2. Apa nilai E-nya? 1. Oke. X sama dengan 2 per 2. Kita bahagilah. Sama dengan X sama dengan 1. Inilah dia punya persamaan pasti simetrik. Boleh? Boleh. Oke ya. Oke, so lihat kepada yang soalan 2. Kamu tengok 2 ya. Bila kamu senaraikan ABC kena jaga-jaga ya. Ini A, kita pun sudah tahu A-nya ialah 3. Apa B-nya? Kosong. Kosong. C-nya negatif 9. Oke ya. Sebab dia X kuasa 2 terus kepada negatif 9. Tak ada X tu. Oke. Nanti kamu buat ya 1 hingga 7. Oke, teacher mau terangkan yang ini 6. Oke, kamu tengok 6. Oke. Fx sama dengan negatif 3x tolak 5x kuasa 2 tambah 7. Oke, kamu tengok ini fungsi kuadratik dia tidak tersusunkan. Oke, bentuk AM-nya adalah AS kuasa 2 tambah BS tambah C. Oke, dari kuasa yang tinggi pergi ke kuasa yang rendah. Ini dia tidak tersusun. Cuba kamu kasih susunkan dia. Oke, saya susunkan ini di depan sekali. Negatif 5x kuasa 2. Lepas itu barulah tolak 3x. Barulah dapat tambah 7. And then barulah kamu senaraikan ABC-nya. Boleh ya ini? Barulah boleh cari pindasan Y dengan persamaan pasti simetri. Oke ya, 6 dengan 7 tu. Tengok susunannya tidak teratur. Oke? Boleh? Boleh. Oke. Ada soalan setakat ini? Tidak. Tiada. Oke, lihat kamu punya buku kerja.
Okey, buku kerja ini. Muka surat berapa ni? Muka surat 6. Okey, muka surat 6. Ini dia. Okey, tengok muka surat 6. Teacher mau ajar macam mana mau selesaikan ini. Okey, seutas tali sepanjang 30 cm. Okey, digunakan untuk membentuk sebuah segitiga bersudut tegak. Ini maksudnya ada satu tali panjangnya 30 untuk membentuk segitiga. Okey. Panjang sisi hipotenus ialah 13. Hitungkan panjang dua sisi lain bagi segitiga tersebut. Okey. Apa itu hipotenus? Pernah kamu lihat perkataan hipotenus ini? Pernah. Di mana? Tuh nah yang garisan segitiga yang condong tuh. Baik. Okey. Betul, Okey, betul. betul. Okey. Hipotenus ini adalah sisi yang terpanjang dalam segitiga bersudut tegak. Sisi terpanjang dalam segitiga bersudut tegak. Sebab itu dia cakap sebuah segitiga bersudut tegak. Bersudut tegak maksudnya di sini. 90 darjah. Sudut 90 darjah depannya sini pertentangan. Ini adalah hipotenus nih. Ini adalah hipotenus. Okey. Jadi macam mana kita mau kasih selesaikan untuk mencari panjang dua sisi lain. Panjang dua sisi lain maksudnya ini. Tinggi sama tapaknya berapa. Itulah yang soalannya dia mau minta cari. Jadi macam mana? Pertama, kita ambilkan maklumat 30. Maksudnya 30, dia kasih ukur start dari sini mula. Dia ukur sini, ukur sini, ukur sini. Memerlukan 30 untuk bentukan satu segitiga bersudut tegak. Okey, jadi yang di situ saya ambilkan dua pemboleh ubah. Okey, ada dua pemboleh ubah. Okey, lihat itu katakanlah sini X, ini Y. Tinggi saya letakkan X, tapak saya letakkan Y. Okey, jadi kamu boleh tulis ya di dalam ruangan di sana. Okey, jadi yang di situ saya ambilkan maklumat 30 tambah semua perimeter semua itu sama dengan 30. Okey, jadi X tambah Y tambah 13 sama dengan 30. Okey, tambah 13 pindah. Tolak kan? Okey, 30 tolak 13. Jadi X tambah Y sama dengan 17. Ini saya boleh jadikan Y sebagai subjek lah. Di mana X ini pindah, jadi 17 tolak dengan X. Okey, ini persamaan satu. Tulis ya. Okey, sudah tuliskan? Okey, sekarang kita tengok yang ini. Dia minta cari panjang dua sisi. Okey, ini kita boleh gunakan teorem Pythagoras. Saya rasa kamu pun sudah lupa. Apa itu teorem Pythagoras? Ada rumusnya. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. C ini untuk sisi yang terpanjang letak di sini. Jadi di sini 13 kuasa 2 lah kan.
sama dengan, ini X, ini Y lah. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Oke, jadi kita pun tulis. Oke, kita gunakan teorem Pythagoras cari. Oke, so yang di sini 13 kuasa 2 sama dengan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Oke, ini persamaan 2. Oke, ini saya mau kasih masuk. Oke, apabila saya nampak Y, saya gantikan dengan 17 tolak dengan S. Oke, jadi masukkan 1 ke dalam 2. Oke, jadi 13 kuasa 2 sama dengan X kuasa 2 tambah, ini Y kan? Y saya gantikan dengan 17 tolak dengan X. Jangan lupa kuasa 2. Oke ya. Nah, ini adalah soalan dalam kehidupan harian. Oke, jadi kita pun kasih kembang lah. 13 kuasa 2 ialah 169. Oke, di belakang itu kita pun kasih kembang lah kan. 17 tolak X, tolak X, 17 tolak dengan X. Oke, jadi kita pun kasih kembang. Teacher rasa semua pun boleh kembangkan. Ini 289 tolak 17X tolak 17X tambah X kuasa 2. Negatif, negatif, positif. Oke, kita buka kurungan. Oke, ini 2 ini kita boleh tambah ya, sebab X ya. Jadi tolak 34X. Oke, negatif 17 tolak 17 tekan kalkulator, negatif 34X. Oke, lepas itu 169 pun pindahlah, tempatnya sudah jadi kosong. Oke, lepas itu kita kasih tengok bolehkah bertambah bersama-sama. Ini boleh. X kuasa 2 tambah X kuasa 2 sudah jadi 2X kuasa 2. Oke. Lepas itu negatif 34X dia sendiri kan. Kita pun ikut tulislah. Oke. Lepas itu nombor 289 tolak 169. Tekan kalkulator 120. Oke. Jadi yang di sini, kamu tengok nomor ini. 234 dengan 120 kita boleh kasih kecilkan kan. Setiap satu kita bahagikan dengan 2. Kasih kecil. Oke, so adalah 0 sama dengan X kuasa 2 tolak 17X tambah 60. Ya. Oke, ini kita boleh tekan kalkulator EQN. Oke, jadi kalau EQN 0 sama dengan S tolak 12, S tolak 5. Sebab kita dapat 2 jawapan nilai X. Satu X 1 sama dengan 5. Oke, satu lagi S2 sama dengan 12. Kita kasih pemfaktoran, kasih terbalikkan dia. Lalulah X sama dengan 12, X sama dengan 5. Boleh ya? Oke. So yang di sini apabila kita dapat X, kita ganti masuklah. Masukkan X sama dengan 12 ke persamaan 1 sebab saya mau tahu nilai Y. Oke, jadi Y sama dengan 17 tolak 12 sama dengan 5. Oke, saya masuk lagi. Ada lagi X5 kan?
Masukkan S sama dengan 5 ke persamaan 1. Oke, jadi 17 tolak 5 sama dengan 12. Oke, sudah? Ini belum habis nih. Oke, kamu tengok gambar raja. Saya punya X ialah tinggi kan? Oke, saya punya X ialah tinggi. Nah, di sini tinggi. Maksudnya saya punya nilai S itu adalah lagi besar berbanding dengan Y. S ini saya tak boleh ambil 5. Tak boleh. Sebab kau tengok ini, ukuran di sini lagi besar kan banding dengan yang di Y. Jadi, saya ambil ukuran X-nya sama dengan 12, Y-nya sama dengan 5 cm. Oke, saya tak boleh ambil X itu 5, Y itu 12. Tidak logik kan kalau tengok itu gambar raja. Boleh ya? Boleh. Sudah habis tulis? Kejap. Oke, yang penting kamu kena tahu macam mana kembang itu saja. Oke ya, sudah? Sudah. Oke. So, lihat buku kerja kamu juga. Ini muka surat. Muka surat 10. Oke, nah ini kerja rumah kamu ya. Oke, nah ini. Oke, homework. Ini dia cakap segitiga bersudut tegak. Tengok nih. Ini ialah hipotenus. Ini gunakan yang teorem Pythagoras cari. Dia punya teorem Pythagoras ialah C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Jadi yang ini letak di sini C. Jangan lupa kuasa 2 ya. Ini kamu letak mana-mana. Ini kalau letak di sini A. Tapi jangan lupa kuasa 2. Tambah dengan ini letak di sini. Jangan lupa kuasa 2. Boleh? And then kasih kembang. Bolehkah? Oh, boleh. Coba buat ya. Ini buat, ini homework kamu. Oke. Muka surat 10. Buku kerja. Oke. Lepas itu, tengok kamu punya modul. Saya punya modul. Modul muka surat 1. Ayah, tak ada. Oke. Modul muka surat 1. Oke. So, tengok buku modul. Oke. Buku modul. Muka surat 1. Soalan 2. Ada nampak segitiga kan? Ada nampakkah segitiga Nampak. di sana? Ini 13. Ini S tolak 7. Ini X. Dia minta cari X kan? Ini pun segitiga bersudut tegak. Ini teacher mau kamu buat. Sama juga, gunakan teorem Pythagoras. A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Ini C. Ini A. Ini B. Jangan lupa kuasa 2 ya. Ini C, kalau letak di sini, jangan lupa kuasa 2. Begini. Boleh ya? Ini pula, kalau letak di sini, jangan lupa kuasa 2. Ini pula, letak di situ, jangan lupa kuasa 2. Kasih kembang. Jelas?
Jelas. Oke. Teacher mau tanya, muka surat 4 yang buku modul soalan 1 sudah buatkah? Muka surat 4 soalan 1 sudah buat? Sudah. Sudah. Oh. Oke. Oke. Boleh? Boleh. Oke ya. Oke, so ingat kamu punya kerja rumah ya. Ini muka surat berapa ya? Muka surat 1 soalan 2. Oke, buku kerja muka surat 10. Oke, sama dengan ini. Boleh? Boleh, boleh. Oke. Besok ada kelas kan? Ya. Oke. Besok ada kelas, nanti teacher bagi latihan 2 soalan lah. Oke. Ayo. Oke. Besok kelas. Oke, teacher mau kamu buat 2 soalan. Nanti teacher send ke dalam grup hari ini. Besok kelas kamu buat. Oke ya? Boleh? Boleh. Oke, nanti ini teacher akan send ke dalam grup. Kamu buat, besok kamu hantarlah ini 2 soalan. Hantar besok. Jelas ya? Ya. Oke, so itu saja. Sekian, terima kasih. Oke. Terima kasih, Cikgu. Ya, bye-bye.